أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Allahumma barik lana fi bukurina Allahumma barik lana fi bukurina Allahumma barik lana fi bukurina ya Allah ya Tuhan kami kau berkatilah pada waktu pagi ini ya Allah pada waktu pagi yang anugerahkan kepada kami ya Allah berikanlah kebaikan pada hari-hari yang kami lalui khususnya pada pagi ini ya Allah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rakan-rakan teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Akademik Keluarga Fitrah. Jom kita muhasabah diri, kita lihat bagaimana kedudukan diri kita. Mudah-mudahan dengan cara kita bermuhasabah, kita cek balik, kita nilai balik diri kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. Jadi tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, bila saya yang berbicara, bercakap pada pagi ini bukanlah bermaksud saya yang terbaik, ya. Saya yakin tuan-tuan puan-puan, rakan-rakan teman jauh lebih baik daripada saya. Namun atas semangat dan usaha kita untuk memperbaiki diri, jom kita sama-sama saling ingat mengingati untuk menjadi lebih baik. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat mengingatilah di antara satu sama lain, kerana dengan saling ingat mengingati itu dia akan memberi kebaikan untuk siapa? Iaitu untuk orang-orang yang beriman. Baik rakan-rakan teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah saya akan sambung pada pagi ini tentang muhasabah diri ini, iaitu kita lihat apakah amalan yang Allah Ta'ala suka. Pastinya bila kita suka dan kita cinta kepada seseorang, kita akan melakukan apa yang dia suka. Untuk apa? Untuk kita rasa kita lebih dekat dengan orang yang kita sukai, orang yang kita sayangi. Dalam kehidupan kita tidak ada sesuatu yang lebih layak, yang lebih utama untuk kita cintai, untuk kita sayangi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita cinta kepada Allah, Allah yang mencipta kita, Allah yang menjadikan kita, Allah Taala yang memberikan nikmat kepada kita, memberikan segala-galanya kepada kita, insya-Allah tuan-tuan puan-puan, kita akan menjadi insan yang sangat mulia, insan yang sangat bertuah, insan yang sangat berharga nilai hidupnya di atas dunia ini. Kerana apa? Kerana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik rakan-rakan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah amalan yang Allah Taala suka untuk kita lakukan? Sebelum ini kita bincangkan yang pertama, amalan yang paling Allah Taala suka ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya amalan hati kita, yang ada dalam pemikiran kita, di mana kita sentiasa yakin dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hari ini kita akan bincangkan tentang amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, ahabul a'mali ila Allah taala imanun billahi thumma silatur rahmi. Amalan yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama beriman dengan Allah, seterusnya yang kedua ialah silaturrahmi, menghubungkan silaturrahmi, hubungan kekeluargaan. Allahu Akbar. Letakkan yang kedua dalam hadis ini, rentetan yang pertama hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Allah diikuti dengan silaturrahmi. Artinya apa rakan-rakan teman-teman? Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang menjaga hubungan kekeluargaan, menjaga hubungan baik, membina kemesraan, bantu-membantu, dan ia merupakan suatu tuntutan yang sangat penting di dalam Islam, sehingga Allah Ta'ala suka kepada orang yang menghubungkan silaturrahim. Di sini kita dapat memahami bahawasanya agama Islam ini adalah suatu agama yang menjaga hubungan dua pihak. Yang pertama, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu asasnya, di mana kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah kita menjaga hubungan sesama manusia, dan orang yang terdekat dengan kita ialah ahli keluarga kita. Kerana itulah Islam sangat mengambil berat, dia sangat mementingkan untuk kita
menjaga hubungan silaturahim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, dengan budaya kita buat kenduri kahwin. Jadi bila buat kenduri kahwin ini bukan sekadar kita bersyukur dengan perkahwinan ataupun bersyukur dengan orang kata menerima menantu, menerima pasangan, tetapi di situ nilai yang terhasil daripadanya ialah hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan. Terkadang dia kata, yelah kalau tak ada macam ni kan kita tak berjumpa. Kalau tak ada majlis kenduri-kenduri macam ni kan, kita pun tak bersua muka. Di situ menunjukkan bahawasanya dengan adanya event-event seperti ini akan menghubungkan silaturahim, merapatkan yang jauh, mengingatkan yang mungkin dah terlupa. Kerana itulah banyak kebaikan apabila kita bersama-sama dengan orang lain. Islam bukan agama yang hanya menjaga hubungan seseorang dengan penciptanya saja, tetapi ajaran Islam merangkumi semua perkara yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Sebab itulah Islam dikatakan sebagai din. Din itu ialah cara hidup. Islam itu adalah agama cara hidup, bukan daripada aspek kerohanian saja. Berkaitan dengan menyambungkan hubungan kekeluargaan ini, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, innallaha khalaqal khalqa thumma idza faragha min khalqihi qalatir rahimu hadha maqamul a'idi bika minal qati'ah. Qala na'am. Amma tardina an asila man wasalaka wa aqta'a man qata'aka? Qalat bala ya Rabb. Qala fahuwa laka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqra'u in syi'tum fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maksudnya, ini daripada surah Muhammad ayat yang ke-22. Allah menciptakan makhluk. Kemudian setelah selesai menciptanya, Rahim bertanya, ini kedudukan orang yang berlindung kepadamu dari memutuskan hubungan kekeluargaan. Allah berfirman, ya. Apakah kamu suka jika aku menyambung rahmatku, orang yang menyambung hubungan denganmu dan memutuskan orang yang memutuskan hubungan denganmu? Rahim menjawab, ya wahai Tuhanku. Allah berfirman lagi, itu untukmu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, bacalah sekiranya kamu mahu, fahala asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka sekiranya kamu mahu dan kamu berkuasa, bahawasanya kamu boleh membuat kerosakan di atas muka bumi ini dan memutuskan hubungan silaturahim. Adakah kamu itu yang kamu mahu? Maka Allah Ta'ala, Rasulullah SAW membawakan ayat yang menyindir kepada kita, sekiranya kamu sudah mempunyai kekuasaan, mempunyai kedudukan, adakah kamu nak melakukan kerosakan di atas muka bumi dan disebabkan kesombongan kamu itu, kamu nak memutuskan silaturahim? Maka tidak sepatutnya berlaku. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyebutkan bahawasanya sekiranya kamu menghubungkan silaturahim, maka aku akan tambahkan rahmatnya kepadanya. Sebaliknya orang yang memutuskan silaturahim, maka Allah Ta'ala akan putuskan rahmatnya kepada orang-orang yang memutuskan silaturahim. Jadi rakan-rakan, teman-teman, jom kita tengok siapa saudara-saudara kita yang mungkin lama tak jumpa, kita hubungi balik. Kita lihat saudara-saudara kita yang susah, mungkin kita boleh bantu, kita bertanya khabar, kerana menghubungkan silaturahim ini adalah satu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita realisasikan dalam kehidupan kita. Tidak dinafikan, tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila kita berhubung sesama manusia ini, ada jelah ragamnya. Ada yang tak suka, ada yang kadang kita meluat, ada yang kita rasa boring, alah kau ni tak faham-faham, waktu aku nak rehat, inilah kau datang. Masa aku susah, inilah kau menyibuk. Masa aku sibuk, inilah kau yang macam-macam minta daripada aku. Kadang itulah yang akan keluar daripada benak hati kita. Tapi tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita menyedari itu merupakan bisikan-bisikan syaitan. Bisikan-bisikan nafsu yang selalu terkadang memikirkan diri sendiri, memikirkan tentang diri sendiri, tidak mahu supaya kita ini
membantu orang lain. Jadi bila kita dapat melawan dorongan-dorongan, bisikan-bisikan yang tidak baik ini, maka itulah kebaikan yang akan kita perolehi. Jadi para ulama dalam mentafsirkan tentang makna silaturahim ini, jadi silah maksudnya ini diartikan sebagai kasih sayang dan rahmat. Jadi dengan demikian, silah Allah, maksudnya hubungan Allah, artinya lah kasih sayang Allah dan rahmat Allah terhadap manusia. Jadi kita bersilaturahim dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya situ adalah hubungan kasih sayang di antara Allah dan juga makhluknya. Allah sayang kepada makhluknya, maka diberikan pelbagai nikmat dan rahmat kepada mereka. Begitu juga apabila kita mempunyai hubungan yang baik, silaturahim dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya kita ada rasa kasih sayang, kita rindu dengan Allah, kita sayang dengan Allah dan kita bersedia memenuhi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki daripada kita untuk kita penuhi. Jadi begitulah. Jadi bila kita ni rasa sayang, kita ada rasa silaturahim, kita ada rasa hubungan yang baik, maka hati kita, dada kita rasa lapang dan kita akan rasa seronok bersama dengan orang yang kita sayangi. Sama ada sesama makhluk, apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita rasa tenang apabila kita mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berhubung, itulah waktu pagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Betapa orang-orang yang beriman ini apabila berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Allah Taala ajar kepada kita, kalau kita nak berhubung, kita nak orang kata bersilaturahim dengan Allah, maka kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati kita akan tenang. Baik rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan silaturahim ini, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Bukhari, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Sesiapa yang ingin rezekinya diluaskan, dilapangkan, dibanyakkan dan umurnya dipanjangkan, falyasil rahimahu, maka berhubunglah, maksudnya hubungkanlah, sambungkanlah tali kekeluargaan. Jadi punya tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dua faktor utama yang menjadi keperluan kehidupan kita semua nak. Yang pertama, dia nak rezekinya luas, rezekinya melimpah ruah, rezekinya banyak. Yang kedua, umurnya panjang, sehingga dikenali dan banyak jasa yang diberikan kepada orang yang masih hidup. Nabi kata, lakukanlah hubungan silaturahim. Kerana apabila kita mempunyai hubungan silaturahim, Islam mengajar kita untuk sentiasa bantu-membantu. Bila kita bantu-membantu, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, antara keseronokan seseorang itu ialah apabila dia dapat melihat kegembiraan orang lain. Itulah rasa seronok. Bila orang gembira, rasa seronok. Jadi di situlah bila kita ada hubungan silaturahim, kita membantu dan kita menggembirakan orang lain, hati kita jadi tenang. Dengan hati tenang itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjauhkan diri kita daripada pelbagai bentuk penyakit. Sama ada penyakit yang bentuk spiritual, perasaan dengki, perasaan orang kata marah, stres, tertekan, ataupun penyakit-penyakit yang bentuk fizikal. Semua itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rakan-rakan, teman-teman, bila kita selalu berbuat baik dengan orang, lebih lagi rakan-rakan yang terdekat, mereka akan sentiasa mendoakan kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah menceritakan, memberitahu kepada kita tentang apakah sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling utama. Kita memang nak bersedekahkan kebaikan kita. Apabila kita bersedekah, tak nafikan banyak kebaikannya. Nabi tanya, apakah sedekah yang paling afdal? Kita tahu sedekah yang paling afdal adalah sedekah kepada ahli keluarga kita. Nampak tak bagaimana Islam mengajar kita untuk menghubungkan silaturahim, hubungan kekeluargaan, sehingga sedekah yang paling utama adalah
adalah sedekah kepada zirrahmi, kepada orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Namun di kalangan ahli keluarga itu siapakah yang paling utama? Nabi ingatkan lagi. Siapa dia? Yang paling utama adalah siapa dia? Iaitu orang yang kita menyampah. Ya. As-sadaqatu ala zirrahmil kasyih. Ya, sedekah kepada orang yang kita tidak suka. Ahli keluarga kita ada di antara keluarga yang kita menyampah dengan dia, tak suka dengan dia. Maka situlah bila kita bersedekah, kita memberikan pemberian kita kepada keluarga kita yang kita tak suka itu, itulah yang paling afdal. Kerana apa tuan-tuan puan-puan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita bersedekah kepada orang yang kita tidak sukai, maksudnya kita terpaksa memaksa diri kita untuk buat suatu perkara yang kita tak suka. Ya, memanglah kalau nafsu kita kan, nafsu memang akan sentiasa mendorong kepada perkara yang kita suka. Perkara yang dia tak suka, apa dia? Bila kita melakukan perkara yang membawa ketaatan kepada Allah, itu dia tak suka. Maka kita seberat untuk melakukan perkara yang baik. Jadi bila nak bersedekah ni, khususnya kepada orang yang kita tak suka, memang siapa pun nafsu pun tak nak. Kenapa? Kita tak suka dengan dia, menyampah, tiba-tiba kita nak bagi dia pula kan. Tapi bila kita beriman dengan Allah dan kita buat itu adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita pejam mata, kita bagilah walaupun kita tak suka, maka itulah amalan yang paling disukai oleh siapa? Iaitu oleh Rasulullah SAW. Sedekah yang paling afdal bila kita melakukan dalam keadaan yang terpaksa. Jadi timbul isu pula, di mana ikhlasnya kat situ. Kalau kita buat dengan cara terpaksa, dengan terpaksa itulah kita buat semata-mata kerana Allah. Walaupun hati kita rasa berat, kita buat juga kerana Allah. Maka itulah yang dimaksudkan dengan ikhlas. Ya. Terkadang kita buat kerana suka, sebab kita suka dengan seseorang, bukan kerana Allah. Mungkin kita buat kerana dah menjadi kebiasaan kita, tak ada apa-apa masalah. Kalau setakat nak bagi sumbangan kepada orang tu, memang saya dah selalu bagi dah. Tak ada rasa cabaran pun dalam kita bersedekah. Nampak bagaimana silaturahim itu sangat dititik beratkan, sangat perlu dijaga, dan kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang menjaga hubungan silaturahim. Ya. Jadi bila kita menjaga hubungan silaturahim ini, artinya apa yang perlu kita lakukan, iaitu kita kena sentiasa berurusan dengan cara yang baik kepada mereka. Bersilaturahim artinya kita bermuamalah, kita deal dia dengan cara yang baik. Kalau dia datang, kita sambut dengan cara yang baik. Kita bercakap dengan bahasa yang sopan, dia tidak ada sindir menyindir, tidak ada umpat mengumpat, tidak ada apa lagi, tidak ada mengadu domba, apatah lagi daripada perasaan dengki ataupun kita nakkan keburukan kepada saudara kita. Jadi sentiasa melakukan dengan perkara yang baik. Ya, sebab itulah bila ada kematian, kita ziarah dia. Kalau meninggal dunia, kita mandikan dia, kita kafankan dia dan kita hantar dia ke perkuburan. Itu di antara cara kita membina ataupun menghubungkan silaturahim sesama manusia. Dan sekiranya mereka perlukan bantuan, kita bantulah. Ya. Anak-anak nak sekolah, mungkin dia susah, maka kita berikan bantuan kepada mereka. Jadi situlah bagaimana Islam ini agama yang menjaga hubungan sesama manusia. Ibnu Abi Jarrah berkata, menyambung hubungan kekeluargaan boleh dilakukan dengan harta, membantu memenuhi keperluan, mengelakkan bahaya mudarat yang akan menimpa mereka, dan juga memberikan keceriaan, menggembirakan mereka, dan boleh juga dilakukan dengan memberikan doa, memohon kebaikan kepada saudara-saudara kita. Jadi itulah maksudnya tuan-tuan puan-puan, bila nak melakukan hubungan silaturahim ini, menjaga hubungan, maka banyak caranya. Jom kita sama-sama usahakan untuk kita saling membina hubungan yang baik sesama ahli keluarga kita. Mengapa Islam memfokuskan kepada ahli keluarga, kepada hubungan kekeluargaan? Kerana apabila hubungan kekeluargaan ini baik, tidak ada permusuhan, tidak ada pertelengkahan, maka sebuah keluarga itu akan menjadi harmoni. Bila keluarga ini harmoni secara tidak langsung,
masyarakat kita juga menjadi masyarakat yang harmoni, masyarakat yang saling bantu membantu, masyarakat yang prihatin kepada orang lain. Apabila kita dapat merealisasikan suatu masyarakat yang harmoni, maka negara kita akan hidup dalam keadaan aman dan damai. Ya, saling bantu membantu, tolong menolong, tidak ada rasa dengki, apatah lagi untuk menzalimi ataupun menganiaya orang lain. Kerana kita dalam keluarga kita ini sudah dibiasakan dengan nilai-nilai yang murni. Nampak bagaimana kepentingan silaturahim ini bukan sekadar hubungan kita dengan ahli keluarga kita, tetapi dia akan membawa kepada satu masyarakat yang baik, kemudian negara yang baik, tidak ada pertelengkahan, tidak ada permusuhan, akhirnya semua dalam keadaan yang sejahtera, menempati kepada kehendak Islam itu sendiri yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Islam itu adalah agama yang membawa kesejahteraan, kebaikan, keharmonian di dunia dan juga di akhirat. Sayyidina Umar pun sebut, aslim taslam. Masuklah Islam, kamu akan selamat. Kerana dengan mengamalkan ajaran Islam ini, kita akan selamat. Bukan sekadar dunia, kita akan selamat di akhirat. Itulah negeri yang kekal abadi yang akan kita menemuinya nanti. Kita akan pergi ke sana bila-bila masa apabila Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Jadi rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekian dulu untuk kali ini. Qulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.